Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, mari sama-sama kita panjat setinggi kesyukuran pada Allah, Tuhan pencipta sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan, selamat datang ke IQIM Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik pada setiap malam jam 10 malam. #sebar kebaikan. Terima kasih rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang dah kongsikan, dah sebarkan kebaikan video ini kepada sahabat-sahabat dan rakan-rakan. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa saya mengucapkan selamat datang Dad Lambayan Sutera Riyadhul Jannah Kamis Latifah Zubaidah Zalina Wan Rahaiza, orang baik, Siti Zawiyah Zubaidah Arina Sarina Wan Rahaiza Sarina Kamaria Siti Zawiyah T Izan Laila Nurhaji Suhaiza Hashimah Uthman Kamaria Nur Syarif Latifah Dahlan Rumini Rosila Rohayati Adila Raden Jahara Rosini, okay? Dan ramai lagi yang bersama-sama kita, Arina Zulfi, Wanur Qulbi dan semua rakan-rakan yang bersama-sama dengan kita. Selamat datang ke IQIM #sebar kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini lag sikit kita punya video saya rasa. Okay ke? Okay. Lagging sikit. So far kita punya audio harap dapat dengar dengan jelas, supaya apa yang kita sampaikan ini tuan-tuan dan puan-puan dapat dengar dengan baik lah. Walaupun saya lihat di situ video agak kurang baik lah, tapi masih ada. Cuma yang penting sekarang adalah kita dapat dengar suara yang apa yang saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan Baik, kita ke info tajwid. Info tajwid masih lagi, semalam kita dah bincang tentang kaedah bagi waqaf ikhtibari dan iltirari, seperti mana yang telah diberikan penerangan semalam. So pada malam ini kita akan lihat banyak contoh, dan malam-malam seterusnya akan kita lihat contoh-contoh. Okay, yang pastinya kaedah yang perlu kita fahami, apabila dua perkataan itu ditulis dalam satu kalimah, kita hanya boleh berhenti pada kalimah yang kedua. Apabila dua perkataan itu ditulis dalam dua kalimah, kita boleh berhenti pada kalimah pertama ataupun kalimah yang kedua. Sekarang kita lihat contoh waqaf ikhtibari atau iltirari. Okay. Waqaf ikhtibari dan iltirari kita telah nyatakan banyak kali bahawa ikhtibari untuk kita memberi penerangan. Kita berhenti sekejap dan kita nyatakan apa yang dimaksudkan dengan hukum-hukum tersebut. Contoh, okay, waqaf iltirari, emergency. Okay, so ini adalah waqaf yang kalau boleh kita elakkan lah, kecuali dengan sebab-sebab ikhtibari ataupun iltirari. Waqaf yang sebaiknya adalah waqaf ikhtiyari, pilihan kita yang kita telah sebutkan sebelum ini, iaitulah waqaf tam, waqaf kafi dan waqaf hasan. Okay, baik, kita lihat contoh waqaf ikhtibari dan iltirari yang dibuang huruf alifnya. Dalam penulisan Al-Quran, sebab hari tu semalam pun saya ada ingatkan bahawa perbincangan ini berkaitan dengan
penulisan Rasmul Quran. Maksudnya kita belajar penulisan Al-Quran. Ada beberapa tempat yang alif itu dibuang, dihazafkan. Contoh perkataan ayyuha. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu, ayyuha ada alif. Kita biasa tengok. Ya ayyuhalladzina amanu. Okey. Ya ayyuha an-nabi. Ada juga alif. Tetapi ada beberapa tempat yang alif ni dibuang. Contoh, ayyuhal mu'minun di dalam surah Nur. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kalau kita berhenti kerana ikhtibari ataupun iltirari, kita tidak boleh baca dengan alif. Kita baca ayyuha, walaupun sebenarnya asal perkataannya ada alif. Tetapi di sini dibuang alif, dihazafkan alif. So kena berhenti tanpa alif juga. Ayyuh. Begitu juga dengan perkataan ya, pada perkataan ya ayyuhas sahir. Sepatutnya ada alif. Okey, perkataan asal dia ada alif, tapi kalau kita berhenti dengan tanpa alif, ya ayyuh. Okey. Ayyuhas thaqalan juga. Asal perkataan ayyuha ada alif, ayyuha as-thaqalan. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan berhenti tanpa alif kerana penulisannya dihazafkan alif, digugurkan alif. Begitu juga fima yang sepatutnya ada dua perkataan. Fi satu perkataan, ma satu perkataan. Fi bermaksud pada ma apa? Fi ma. Fi harfu jar, ma huruf istifham. Fi ma anta min dhikraha. Asalnya fi ma ada alif, tetapi penulisan membuang alif ini. So kalau kita berhenti pada fi ma, kita akan berhenti tanpa alif, fim, begitu. Kalau berhenti, tapi kita tak buat pun benda ni kan. Saya yakin rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan memang tak pernah berhenti pun, tak terfikir untuk berhenti pun di situ, betul tak? Tapi ini adalah ilmu yang kita perlu ketahui. Ia berkaitan dengan penulisan mushaf, penulisan Rasmul Quran. Okay. Begitu juga bima yarji'. Asal perkataan ada alif, bima yarji'. Kalau berhenti dengan bim. Okay. Mimma khuliq dalam surah At-Tariq kan. Kalau berhenti dengan mim gunnah. Okay. Itu sahaja yang ingin disampaikan oleh penulis, yang mana saya yakin kita pun memang tak berhenti pada perkataan tersebut. Cuma ini kerana tajuk dia waqaf ikhtibari ataupun iltirari. Ikhtibari maksudnya kita nak terangkan. Apa yang saya terangkan ini adalah waqaf ikhtibari. Okey. Ayyuh. Tak manis pun kalau kita berhenti kat situ, dan tak sempurna pun maknanya. Okey. Tetapi sebab tajuk ni adalah ikhtibari dan iltirari. Last pilihan last. Kerana dengan ada sebab. Iltirari adalah kecemasan. Okay. So rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, clear? Ini berkaitan dengan huruf yang alifnya dibuang. Penulisan yang pada huruf tersebut dibuang. Pada perkataan tersebut dibuang huruf alif. Okay. Selesai untuk malam ini punya perkongsian berkenaan dengan info tajuk. Dapat rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Yang pastinya kita berhenti dengan apa yang ditulis. Walaupun asal perkataannya ada alif, tetapi kita berhenti dengan apa yang ditulis. Kalau tanpa alif, ditulis tanpa alif, so kita berhenti. Kalau katakan kita nak berhenti pada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha alladzina amanu, katakan kita nak berhenti ya ayyuha, sebab di situ ditulis alif. Tetapi perkataan ayyuha di sini yang kita nyatakan tadi, contoh-contoh yang diberikan, ditulis tanpa alif. So kita berhenti juga tanpa alif kalau waqaf ikhtibari ataupun iltirari. Baik, clear? So kita boleh beralih ke seterusnya punya segmen, iaitulah bacaan ayat suci Al-Quran, yang mana pada malam ini kita akan sama-sama bacakan daripada suratul Isra', daripada muka surat yang ke-285. Rakan-rakan, sahabat-sahabat sekalian, anda semua dah bersedia ke? Atau bagaimana? Kalau dah bersedia, sila komen sedia. Sila komen sedia. Pasti sebab apa hari ni kurang baik so far di
Selamat datang rakan-rakan yang baru hadir Khabar semua. Baik, kalau dah bersedia, sila buka muka surat 285 untuk sama-sama kita bacakan satu muka surat pada malam ini seperti malam-malam yang kebiasaannya. Suratul Isra bermula daripada ayat yang ke-28. So, pada malam ini kita akan gunakan dengan Tarannum Sabah. Malam dah bayati kan. Hari ni Tarannum Sabah. Betul ke? Hari ni hari Khamis Sabah ke Hijaz? Hijaz Hijaz. Semalam dah Sabah kan. Hari Jumaat Nahwan. Okey, Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. Kalau rakan-rakan daripada FB yang ada IG, jemput datang ke IG supaya video dia kita dengar lebih clear. Saya fikir kan video lebih clear, smooth. Berbanding dengan kalau kita tengok di FB sekarang ni agak kurang baik dia punya video kan. Tapi yang penting kita dengar suara dengan baik. Teruskan ayat yang ke-29 surah Yusuf. Suratul Isra. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Silakan. Kaji lagi. Okey, ya betul. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Yahmi, suara tak mantap. Suara sekarang dah tak macam dulu. Suara tak berapa sihat dah sekarang. Okey, doakan suara saya dapat sembuh secepat mungkin. Saya tak pastilah dapat sembuh ke tak. Syukur dengan apa yang ada. Baik, teruskan ayat 31. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم
إن قتلهم كان خطأ كبيرا إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا
ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Ayat terakhir. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله العظيم. الحمد لله صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah selesai sama-sama bacakan daripada muka surat yang ke-285. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada malam ini, pada setiap malam kita bacakan sebelum kita tidur, kita rehatkan diri. Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dalam kita tidur dalam keadaan tenang. Mudah-mudahan Allah rahmati kita sehingga kita jaga pada pagi esok, insya-Allah. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan di ruang komen atau sampai di sini dahulu kita punya pertemuan. Kita akan jumpa lagi pada waktu yang sama, jam 10 malam dalam iQIM, interaktif Quran sama dengan Imam Malik. #sebar kebaikan. Jangan lupa #sebar kebaikan. Dan terus tekan button share untuk kita kongsikan video ini. Mudah-mudahan ia lebih bermanfaat kepada rakan-rakan dan kawan-kawan kita semua. So saya akhiri dengan lafaz yang mulia, sahabat-sahabat. Jumpa lagi pada malam esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.